What's up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusikan berkenaan dengan One Piece. Dalam video ni aku akan bersembang dengan korang berkenaan dengan chapter 1053 yang lalu setelah pendedahan yang kita dapat berkenaan Buggy dan Luffy merupakan Yonko terbaru dalam One Piece. So pasal Luffy tu kita boleh accept lagi lah sebab yalah sebelum dia jadi Yonko pun WEJ ataupun World Economic Journal dah pun menobatkan dia sebagai Goku kan. Tapi pasal Buggy ni, macam mana cara dia naik jadi Yonko dan kenapa tidak Shichibukai yang lain yang jadi Yonko kan. So dalam video kali ni kita akan discuss dengan tuntas. Okay, alright guys, sebelum kita lanjut kepada perbahasannya, ini di tubuh aku sekarang ni adalah design terbaru yang akan di-offer di IG Shop Skoverto Hub. So guys, IG Shop Skoverto Hub officially membuka order semula. So kepada korang yang nak dapatkan design Momonosuke sama ini, korang boleh segera WhatsApp nombor admin. Okay, dan berita baik kepada korang yang pernah membeli dengan Skoverto Hub sebelum ini, untuk pembelian kali ini korang akan mendapat voucher potongan harga. So cepat-cepat WhatsApp nombor admin untuk dapatkan voucher korang. Okay, alright guys, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Berminat untuk dapatkan One Piece t-shirt, korang just WhatsApp admin dan follow IG Shop Skoverto Hub untuk memilih desain yang korang suka. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikutu Yarudomo. Captain Buggy ataupun Buggy the Clown aka Buggy the Star Clown merupakan seorang kapten kepada Buggy Pirates yang dilahirkan di Grand Line pada 39 tahun yang lalu. Kemunculan pertamanya adalah pada chapter yang ke-9 dalam manga dan episod yang ke-4 dalam anime One Piece yang pada saat itu merupakan seorang main antagonis dalam Orange Town Arc. Buggy juga merupakan former crew untuk Roger Pirates bersama-sama dengan Shanks pada usia kanak-kanaknya. Namun demikian, dia dan Shanks tidak bersama-sama dengan kru Roger Pirates yang lain ke Laugh Tale disebabkan oleh menghidapi demam panas yang teruk. Kapten Buggy juga pernah menjawat jawatan sebagai seorang Shichibukai tidak lama selepas berakhirnya peperangan besar Marineford dan sekaligus merangkap ketua untuk Buggy's Delivery, iaitu sebuah organisasi underground yang dipimpinnya untuk menawarkan perkhidmatan assassin kepada sesiapa sahaja yang memerlukan hikmatnya. Setelah tumbangnya Doflamingo yang juga merupakan ahli dalam sindiket underground, Buggy's Delivery menjadi sangat-sangat dominan dalam organisasi underground ini. Dan nasib si Buggy ini bertambah baik kerana setelah tumbangnya dua orang Yonko iaitu Kaido dan Big Mom, surprisingly out of the blue, Buggy telah pun ditabalkan sebagai salah seorang Yonko sebaris dengan Shanks, Blackbeard dan Monkey D. Luffy. Persoalannya, bagaimanakah Buggy the Star Clown bisa menjadi seorang Yonko? Tapi sebelum kita menjawab soalan tersebut, jom kita tengok dulu apakah kriteria yang melayakkan seseorang lanun itu mencapai tahap seorang Yonko, supaya korang akan lebih jelas dengan apa yang aku akan explain dekat korang semua lepas ini. Okay, ada 7 syarat yang aku kira yang kita dapat klasifikasikan untuk memenuhi ciri-ciri seorang Yonko. Yang pertama, seseorang lanun itu mestilah mempunyai kekuatan yang extraordinary. Yang kedua, mempunyai satu armada yang besar ataupun nakama yang superb. Yang ketiga, mempunyai wilayah atau jajahan takluk yang besar. Yang keempat, mampu memberikan ancaman yang menggugat keamanan dunia dan kedudukan the world government. Yang kelima, mempunyai ilmu pengetahuan yang crucial berkaitan One Piece dan sejarah dunia. Yang keenam, berpengkalan di New World. Dan akhirnya yang ketujuh, mereka mestilah bermusuhan antara satu sama lain. Alright, disclaimer kepada korang yang tengah terfikir, kenapa bukan watak-watak ex Shichibukai selain Buggy yang jadi Yonko, sedangkan kekuatan
kekuatan dan kemasyhuran mereka memang tidak dapat dipertikaikan lagi. So sebelum ada yang tanya, aku jawabkan mengikut perkiraan pemikiran akulah. Untuk watak Law dan Kate, mereka berdua ni tidak dinobatkan sebagai Yonko sebab mereka berdua telah membentuk pakatan ataupun aliansi bersama dengan Luffy. Pakatan ini akan memberikan impak yang besar kepada keseimbangan kuasa besar dalam dunia One Piece. You see, walaupun dalam dunia One Piece ni kita ada 3 great powers, Marine, Shichibukai dengan Yonko sebelum ini, but still among the Yonko, diorang not goes well with each other. So perkara yang paling ditakuti oleh world government adalah apabila dua Yonko ini cuba untuk beraliansi. Bahkan dua Yonko nak berjumpa pun diorang dah lorat gelabah bedah dah. Contohnya kita dapat tengok dalam chapter 434 manga episod ke-316 anime, betapa gerunnya pihak Marine apabila mendapat khabar bahawa Shanks ingin berjumpa dengan Whitebeard sedangkan tujuan mereka berjumpa bukannya untuk membentuk sebarang perikatan pun. Dan betapa cuaknya reaksi Marine dalam chapter yang ke-957 episod yang ke-958 ketika Sengoku menceritakan tentang penubuhan aliansi Big Mom dan Kaido. Memang world government ni penakut sebenarnya, padahal menamakan 3 great power dalam dunia. Yonko mahu beraliansi aja jadi ketakutan. Sedangkan sebelum ni bukan ke Marine beraliansi dengan Shichibukai, Yonko nak beraliansi, korang takut. Dan sekarang sistem SSG menggantikan Shichibukai untuk menjadi the 3 great powers dan still SSG itu juga affiliate dengan Marine. Apa jadahnya ini semua? So guys, that's why lah in my opinion Kate dan Law tidak disenaraikan menjadi Yonko sebab awal-awal lagi dah beraliansi dengan Mugiwara Pirates dalam menjatuhkan dua Yonko. Alright, kalau Dracula Mihawk pula, walaupun dia merupakan the strongest swordsman in the world, namun Mihawk tidak memenuhi syarat untuk mempunyai armada yang besar dan nakama yang digeruni. Weavy pun sama juga macam Mihawk, dia dengan mak dia je kru pirate yang dia ada, si pirate 2 beranak. Untuk si Boa Hancock pula, dia tidak memberikan ancaman yang besar kepada world government. Yalah, sebab tujuan dia jadi Shichibukai pun sebab nak melindungi Amazon Lily daripada serangan luar. Sir Crocodile pula telah kehilangan barak works dia setelah tumpas di tangan Luffy dulu. Dan kalau korang baca cover story pasal barak works ni yang berjudul Miss Golden Week Operation, korang boleh tengok nasib organisasi barak works tu. So dia pun tak ada armada juga, tinggal Dust Bones je. Shichibukai Jinbe dah join Mugiwara Pirates dan Gecko Moria pun dah kehilangan kru dia. Orang kanan dia Epsilon pun dah arwah dah, nak harap combi-combi dia jenuh lah, siram air laut meninggal. So mereka semua ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang Yonko. Doflamingo dah kena gam dalam Impel Down kan. So tinggallah Buggy. Sedangkan untuk Buggy pula, boleh kita katakan yang dia berjaya untuk memenuhi kesemua kriteria yang dikehendaki. Jom kita tengok satu persatu sebab apa dia ni aku cakap memenuhi kriteria seorang Yonko. Macam yang aku cakap tadi, kalau kita tengok semua Yonko baik yang terdahulu dan yang sebelum Buggy ni, semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, penguasaan haki yang superb dan Devil Fruit yang aneh-aneh dan kuat macam Whitebeard kan. Dia seorang je cukup untuk mengkiamatkan dunia One Piece dan dijolok sebagai the strongest man in the world. So daripada aspek kekuatan individu, macam mana yang kita tahu setakat ini, Buggy ni memang tidak mempunyai sebarang kekuatan yang luar biasa daripada segi serangan. Namun dari segi pertahanan pula, kemampuan yang ada pada Devil Fruit Barabaranomi milik Buggy ini boleh dikatakan sangat overpower. Mana taknya kemampuan Devil Fruit ni sangat immune terhadap serangan berbentuk libasan atau belahan, even dengan pedang yang permanently disalut dengan Busoshoku Haki. Benda ni kita dapat tengok dalam Marineford War di mana Dracula Mihawk yang menggunakan Kokuto sekalipun tetap gagal untuk melukakan Buggy. Memang OP lah kekuatan pertahanan si Buggy ni kan. Dan berkemungkinan juga si Badut ni telah berjaya untuk menggunakan kemampuan penuh Devil Fruit dia semasa cuba untuk menyelamatkan diri daripada armada Marine yang dikepalai oleh Vice Admiral Stainless setelah pembubaran sistem Shichibukai sebelum ni. Sebab apa yang kita tahu, pasti Buggy berjaya untuk menyelamatkan diri daripada pihak Marine. Sebab tu dia diiktiraf sebagai seorang Yonko. Kalau tak, dah masuk ke dalam Impel Down balik dah dengan the whole Buggy Pirates ni kan.
Ataupun mungkinkah Bagi telah berjaya untuk membangkitkan awakening Devil Fruit Barabaranomi miliknya itu semasa dalam usaha untuk meloloskan dirinya itu? Yalah, sebagaimana yang kita tahu setakat ini, Devil Fruit dalam kelompok Zoan dan Paramisia memiliki keupayaan awak kening dan saya kening. So, is there any possibilities yang Bagi telah mengawakenkan Devil Fruit Barabaranomi milik dia? Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Okey, daripada segi armada pula, Bagi sememangnya boleh dikatakan telah memenuhi syarat ini. Hal ini kerana kebanyakan daripada nakama Bagi selepas Marineford War Arc adalah terdiri daripada kalangan banduan-banduan Impel Down yang berjaya untuk membebaskan diri mereka. Bahkan salah seorang daripada kru Bagi pada saat itu adalah Kinoko yang merupakan tahanan pada level yang kelima, yang nilai bounty-nya pada kepalanya adalah tidak kurang daripada 100 juta berry. Dan pastinya setelah 2 tahun tempoh time skip, kebolehan dan kekuatan mereka semua sudah semakin bertambah. Lagi-lagi setelah penubuhan Bagi's Delivery, kemasyhuran dan kekuatan mereka telah berjaya menarik minat lebih ramai orang untuk menyertai Bagi The Star Clown ini. Nombor 3, wilayah. Bagi The Star Clown sememangnya mempunyai wilayah dan jajahan takluknya yang tersendiri yang berpusat di Pulau Karaibari yang merupakan pangkalan bagi HQ Bagi's Delivery itu sendiri. Daripada pusat inilah Bagi akhirnya berjaya meluas lebarkan lagi rangkaian jalur lebarnya networking ke seluruh kawasan melalui Underworld Connection. Tambahan pula, setelah kejatuhan Don Quixote do Flamingo, Bagi's Delivery telah berjaya memonopoli Underworld Market sekaligus melonjakkan lagi pengaruh Bagi dalam dunia perlalunan ini, sehingga dapat kita katakan bahawa pengaruh ataupun jajahan takluk Bagi ini layak untuk memahkotakan dia sebagai seorang Yonko. Nombor 4, ancaman kepada world government. Antara ancaman terbesar daripada Bagi adalah Bagi's Delivery itu sendiri, yang mana modus operandi bagi pertubuhan ini adalah untuk membekalkan askar-askar upahan yang profesional untuk membantu sesebuah negara yang sedang berperang bergolak sekiranya mereka memberikan imbalan yang setimpal kepada Bagi's Delivery. Benda ini memangnya merupakan perkara yang mampu menggugat keamanan dunia One Piece, bahkan merupakan satu kesalahan yang besar dari segi undang-undang. Namun pihak world government selama ini hanya menutup mata atas perlakuan Bagi ini disebabkan oleh perkhidmatan Bagi sebagai seorang Shichibukai. Askar-askar yang direkrut oleh Bagi ni pun bukannya kaleng-kaleng. Antara askar upahan yang terbaik pernah berkhidmat dengan Bagi's Delivery adalah Haji Rudin. Dia dah pergi haji brother, dan The Four Giants yang lain. Kiranya kalau world government tidak lagi melindungi aktiviti mereka, tak mustahil askar-askar upahan yang hebat ini akan dikerah untuk menentang world government itu sendiri, menjadikan aktiviti Bagi's Delivery ini merupakan satu ancaman yang besar kepada dunia dan world government. Nombor 5, ilmu pengetahuan tentang One Piece. Dari segi knowledge pula, mungkin pihak world government menganggap bahawa Bagi merupakan salah seorang daripada mereka yang mempunyai ilmu yang banyak berkaitan One Piece. Hal ini disebabkan oleh Bagi merupakan former kru untuk Roger's Pirate. Sekalipun tidak bersama-sama dengan kru Roger yang lain menuju ke Laugh Tale, namun Bagi tetap berlayar bersama-sama mereka sehingga ke saat akhir pembubaran Roger Pirates. Dan berdasarkan sikap Bagi yang suka untuk mengumpulkan harta, yang mana kita boleh rujuk dekat dalam SBS Question Corner, dan hobinya yang suka untuk mencari peta harta karun, maka tidak mustahil sekiranya sepanjang bersama-sama dengan kru Roger Pirates, Bagi telah pun cuba untuk menggali sedikit sebanyak rahsia ataupun ilmu yang terkandung dalam kapal D. Oro Jackson tersebut. Kita dapat tengok macam mana sifat tamak si hidung merah ni apabila Shanks mendedahkan kepada dia tentang harga Devil Fruit Barabaranomi, sehingga akhirnya dia sendiri yang termakan buah devil tersebut. Jadi tidak mustahil untuk kita katakan bahawa Bagi merupakan seorang yang mempunyai ilmu yang banyak berkaitan One Piece. Nombor 6, New World. Untuk poin New World ni sememangnya sudah terbukti bahawa pusat bagi pemerintahan Bagi The Star Clown berpangkalan di Karaibari Island, The New World, yang merupakan headquarters bagi Bagi's Delivery, macam mana yang aku dah explain dalam kriteria yang ketiga tadi kan. Nombor ke-7, bermusuhan sesama Yonko. Berbeza dengan Law dan Kid yang membuat pakatan dengan Luffy untuk menumpaskan Big Mom dan Kaido, sekalipun tidak menewaskan mana-mana Yonko, Bagi dilihat tidak mempunyai perikatan dengan mana-mana pihak
pihak menyebabkan world government melantik Bagi sebagai Yongko tidak akan menimbulkan huru-hara dan kacau bilau dalam keseimbangan the three great powers. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kita bincangkan tadi, besar kemungkinan bahawa itulah cara bagaimana Bagi layak bergelar Yongko dengan memenuhi kesemua kriteria-kriteria tersebut. So guys, dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah aku akan berikan sedikit lagi penerangan tentang Yongko baru kita ni, especially Bagi lah, supaya kita dapat berdiskusi bersama-sama dengan lebih ramahnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen korang di ruangan komen di bawah supaya kita dapat jadikan channel ini sebagai tempat One Piece fan berlepak dan berkongsi-kongsi pendapat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Jika usaha kamu gagal dan tidak berjaya dan tiada sesiapa yang membantumu, please don't give up and just do it. Bangkitlah my brother, bangkitlah, kejar impianmu. Takdirmu sedang memanggilmu. Impianmu takkan pernah mati, cuma kamu belum kecapi. Go catch your dream my brother. Waktu akan segera menjawab semuanya. Kejayaan kamu pasti akan tiba, cuma cepat atau lambat. Percayalah dengan takdir dan jangan sesekali kamu menyerah. InsyaAllah janji yang telah kau ucapkan, impian yang telah kau doakan akan segera terwujud. Gagal bukanlah takdirmu. Teruslah berjuang dan berusaha, kerana kegagalan bukanlah pengakhiran bagi impianmu. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi